Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelas fizik pada pagi ini cikgu memulakan dengan membacakan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Pertama-tama sekali cikgu nak ucapkan tahniah kepada yang boleh hadir ke kelas Maya Fizik cikgu. Dah? Dah? Jadi ada yang sudah kenal Cikgu Yusri dan ada yang belum kenal Cikgu Yusri tak? Jadi biasa nampak jalan wisala kenal jauh-jauh tak? Jadi hari ini awak akan berguru dengan cikgu tentang fizik lah, dengan cikgu yang ilmu pun tak seberapa, tapi cikgu akan cuba curahkan ilmu fizik yang diberikan Allah Ta'ala kepada cikgu dengan yang sebaik mungkin. Harap. Jadi sama-samalah kita menimba ilmu daripada ilmu Allah Ta'ala juga sebenarnya dari fizik ni. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak perkenalkan background cikgu lah. Jadi cikgu sudah mengajar fizik ini daripada tahun 2003. Dan sekarang berapa? Lebih kurang berapa tahun tu? Belah-belah tahun juga tak? Hampir 20 tahun lah. Dan sebelum tu cikgu adalah, sebelum jadi cikgu adalah jurutera lah. Jurutera di banyak buah. Banyak buah kilang. Cikgu jurutera di banyak buah kilang. Kilang Jepun lah, semuanya kilang Jepun, kilang negara Jepun. Dan cikgu pun kerja dengan kilang Jepun tu sebagai jurutera ataupun engineer. Dan kebetulan pada satu waktu itu, pada tahun 1999 tu, berlaku kegawatan ekonomi, maka kebanyakan pekerja-pekerja yang middle management sudah di-retrench ataupun diberhentikan dengan skim VSS. Jadi sebelum memasuki skim VSS tu, jadi cikgu ambil keputusan untuk sambung guru lah. Guru. Sebab cikgu pun minat mengajar juga tak? Akhirnya cikgu jadilah guru fizik. Bermula tahun 2003 sampailah sekarang mengajar fizik. Jadi ilmu cikgu pun ilmu gitu-gitulah. Baik. Jadi tahniah kepada pelajar-pelajar yang berani untuk mengambil subjek fizik. Mengambil subjek fizik. Sebenarnya cikgu nak ayat kepada awak, subjek fizik ni adalah subjek fizik ini adalah subjek yang orang kata subjek yang killer. Tapi sebenarnya subjek ini adalah subjek yang mudah sebenarnya. Mudah sebenarnya. Dan awak jangan rusing. Bagi cikgu dan bagi pelajar-pelajar cikgu yang sebelum-sebelum ni merasakan mula-mula tu memang payah, tapi setelah belajar bersama-sama dengan cikgu yang tak seberapa ni, dia akan merasakan benda tu semakin mudah dan akhirnya alhamdulillah berjaya. Jadi sebenarnya tujuan kita belajar ilmu fizik ni sebenarnya yang pertama adalah untuk supaya peperiksaan SPM awak tahun 2022 nanti awak akan mencapai A di dalam fizik. Itu tujuan utama awak. Dan tujuan kedua awak, bila awak dah dapat A dalam fizik, maka cita-cita awak dalam untuk mengejar cita awak tu dengan adanya fizik A, maka akan lebih cerah terbentang luas lah option yang awak akan pilih untuk menuju kepada cita-cita awak tu. Faham tak? Jadi cikgu harap awak tolong belajar sungguhlah supaya dapat A fizik. Dan fizik adalah sebenarnya mudah. Cikgu ayat awal-awal, fizik adalah mudah. Kalau mendengar apa yang cikgu ajar,
di sini ataupun di dalam kelas nanti. Dan insya-Allah kita akan berjumpa secara bersemuka jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabak COVID-19 segera pergi, maka kita akan bersemukalah. Kalau tak agak kita akan jumpa kat ni lah. Ada? Lah kata. Okey, baik. Jadi cikgu teruskan dengan pengajaran fizik bab 1. Jadi pertama sekali cikgu akan sharingkan kepada awak. Awak tengok je di skrin. Tengok je di skrin buku teks fizik. Okey? Tunggu. Okey. Seperti nampak tak di skrin awak tu belakang? Acu respons okey? Nampak tak di skrin? Okey, nampak itu. Okey, bagus. Okey, baik. Jadi cikgu pun tak kenal apa awak ni. Tak apalah, kita akan sambil-sambil tu kita kenal lah. Baik. Jadi kita akan masuk kepada bab 1. Bab 1 itu tajuknya adalah pengukuran pengukuran. Okey. Jadi sebelum kepada bab 1 ni, kalau awak tengok sebelum-sebelum ni, tengok. Okey, tengok sebelum-sebelum ni. Gambar dia bab-bab dia. Okey. Kalau awak tengok ni bab 1 ni. Okey, bab 1 ni melibatkan pengukuran, okey, kuantiti fizik, penyiasatan saintifik. Okey. Bab 2, daya dan gerakan. Gerakan linear, graf gerakan linear, gerakan jatuh bebas, inertia, momentum, daya impuls dan daya impuls berat. Okey. Bab 3, kegravitian. Iaitu hukum kegravitian semester Newton, hukum Kepler dan satelit buatan manusia. Bab 4 adalah haba, iaitu keseimbangan terma, muatan haba tentu, haba pendam tentu, hukum gas. Dan bab 5, tengok tu, gelombang. Asas gelombang, pelembapan dan resonans, pantulan gelombang, pembiasan gelombang, pembelauan gelombang, interference gelombang, gelombang elektromagnet. Dan bab yang terakhir bagi tingkatan 4 ni adalah bab 6. Iaitu cahaya dan optik. Iaitu pembiasan cahaya, pantulan dalam penuh, pembentukan imej oleh kanta, formula kanta nipis, peralatan optik, pembentukan oleh cermin sfera. Okey. Itu bab-bab yang awak kena cover sepanjang awak berada di dalam tingkatan 4 ini dah. Itu sebanyak 6 bab. Okey, jadi hari ini cikgu nak mengajar awak tentang bab yang pertama, itu pengukuran. Okey, tengok bawah pengukuran. Okey, pengukuran. Okey, kita tengok tu. Yang pertama. Dia nak gapo tu? Dia tanya, apakah itu kuantiti fizik? Ni yang perlu dalam bab 1 ni. Dalam bab 1 ni, ini yang perlu awak tahu dah. Apakah itu kuantiti fizik? Bagaimanakah kuantiti asas dan unitnya boleh digunakan untuk menerbitkan kuantiti terbitan? Mengapakah kemahiran mentafsir dan menganalisis graf adalah penting? Jadi, 3 perkara ni yang perlu awak kena mahir sepanjang bab 1 ini. Dah. Okey. Apakah kuantiti fizik? Kalau ditanya soalan. Dalam buku teks ni tak ada maksud kuantiti fizik nah. Jadi sebelum cikgu teruskan pengajaran ni, jadi tolong sediakan satu buku nota, buku nota. Jadi nota awak tu tak kiralah buku kulit kerah ke, buku kulit nipis ke, tak terpulang pada awak. Jadi cikgu tak rigid dah. Satu buku nota dan satu buku latihan. Boleh? Dah? Jangan rusing. Nota tu awak ringkas-ringkas tak apa, jangan awak faham. Nota tu bukan untuk cikgu tapi untuk awak. Dah. Awak boleh ambil poin-poin penting semasa cikgu mengajar ni dah. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Apakah itu kuantiti fizik? Jadi dalam buku teks ini tak dinyatakan apakah maksud kuantiti fizik itu. Tapi dalam modul yang cikgu nak bagi awak ni ada maksud dia. Dah. Okey, baik, kita tengok modul.
nampak tu tulis tu? Apa maksud dia? Tu. Hak bulat ni. Hak bulat titik ni. Nampak ni? Kuantiti fizik. Kalau ditanya apakah maksud kuantiti fizik? Kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Faham tak? Kuantiti yang boleh diukur. Jadi dalam peperiksaan SPM nanti, dalam peperiksaan SPM nanti, akan ditanya soalan-soalan definisi ataupun soalan-soalan maksud term fizik yang melibatkan satu markah. Faham tak? Yang melibatkan satu markah. Nah. Okey. Jadi, term yang begini yang perlu awak kena hafal dan kena faham. Nah, kadang-kadang benda tu ada dalam buku teks, kadang-kadang benda tu tak ada dalam buku teks. Nah, jadi tolong take note gapo cikgu ajar, gapo cikgu tulis, gapo cikgu tunjuk ke awak, take note lalu dah. Contohnya yang pertama ni, tolong take note maksud kuantiti fizik. Itu gapo dia? Kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Dah. Okey, baik. Kita tengok kembali kepada buku teks lagi. Okey. Okey. Nampak? Tengok 1.1. Lihat apa? Kuantiti fizik. Pengukuran merupakan kaedah untuk menentukan nilai kuantiti fizik. Dia tak ayat masuk kuantiti fizik. Sedangkan masuk kuantiti fizik juga disoal dalam SPM. Faham tak? Jadi awak boleh. Itu maksud kuantiti fizik. Okey, baik. Baik dah? Faham tak? Faham ke tak? Acu respon. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, baik. Seterusnya, kalau awak tengok nota dan buku teks ni ayat apa? Kuantiti fizik terdiri daripada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Dua perkara ni. Selepas awak tahu maksud kuantiti fizik, awak ketahui bahawa kuantiti fizik ini terbahagi kepada dua. Itu yang pertama, kuantiti asas dan yang kedua adalah kuantiti terbitan. Tu dia. Dah, baik? Okey. Baik dah? Nampak? Okey, baik. Seterusnya, apa yang tulis sini dia kata apa okey. Kata Noyak, Rajah menunjukkan beberapa contoh pengukuran yang melibatkan kuantiti fizik. Nyatakan unit dia, kuantiti yang terlibat. Contohnya ketinggian Gunung Kinabalu 4095 meter. Ketinggian. Ketinggian tu kuantiti fizik. 4095 itu adalah magnitude dan M tu adalah unit. Mesti kita tengok dah. Okey, contoh kedua. Atlet Paralimpik negara Muhammad Rizwan Puzi mencetak rekod dunia dengan mencatat masa 11.87 saat dalam acara puncak 100 meter kategori T36 di Sukan Para Asia 2018. Okey, mana kuantiti fizik sini? Masa. Kuantiti fizik sini adalah masa. Dah. Dan 11.87 itu adalah magnitude dan S tu saat adalah unit dia. Okey. Seterusnya. Kelajuan harimau Panthera tigris ialah 49 km per jam hingga 65 km per jam. Okey. Mana kuantiti fizik dia situ? Kelajuan. 49 dengan 65 tu, itu magnitude. Kilometer per jam ataupun kilometer jam negatif 1 itu adalah unit dia. Jadi sebenarnya dalam fizik, dalam kuantiti fizik ni yang pertama awak kena tahu kuantiti gapo. Contoh yang tadi ketinggian, apa lagi? Masa, kelajuan. Itu kuantiti fizik. Dan nombor hak mewakili kuantiti fizik itu adalah magnitude nombor tu. Lepas ni kita tengok ke dia. Dan hak belakang nombor tu adalah huruf dia. Huruf M, huruf S, huruf KM, J91 dan sebagainya. Itu adalah unit. Dan itu adalah unit. Unit. Okey. Jadi sebenarnya awak dah belajar sebenarnya. Dia ayat dah sini. Awak dah belajar kuantiti asas fizik ni masa awak tingkatan 1. Betul ke tak? Betul ke tak belakang? Betul. Ingat lagi ke tak? Tak ingat tak? Jadi sebenarnya awak belajar fizik ko, kimia ko, bio ko,
Benda-benda tu sebenarnya ada dah awak belajar sikit-sikit masa awak tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sains lah. Faham tak? Jadi cuma ni adalah lebih kepada detail. Lebih kepada hot detail lah dah tentang apa yang perlu awak belajar dalam sains. Itu sebab tu dipecahkan kepada fizik, kimia, bio. Faham tak? Okey, baik. Seterusnya. Jadi cikgu sebut dah tadi bahawa kuantiti fizik ini terbagi kepada dua, iaitu kuantiti fizik asas dan kuantiti fizik terbitan. Okey, baik. Seterusnya tengok ni. Ni macam ni cikgu ayat tadi ni. Contohnya panjang sama dengan 100 meter. Dah. Panjang tu adalah kuantiti fizik. 100 itu adalah magnitude. Meter, M. M itu adalah unit. Faham tak? Tu. Dan kalau awak lihat di sini ayat apa? Kalau pembaris, contohnya pembaris diukur dalam kadang-kadang meter, kalau sentimeter tak? Okey. Di ayat sini, sentimeter ialah unit metrik. Okey. Unit metrik ini adalah unit yang digunakan seluruh dunia. Dah, masa silibus lama dipanggil unit SI. SI unit. Unit SI ataupun SI unit. Ataupun apa maksud SI? SI itu maksudnya standard unit. Standard unit itu maksudnya unit yang digunakan pada seluruh dunia, antarabangsa. Okey, ini baru cerita pasal panjang. Panjang guna pembaris dah. Ada setengah negara digunakan inci dan inci. Dan inci, kaki, ini adalah contoh unit imperial. Imperial. Dah, imperial. Unit imperial. Jadi unit imperial ni ada setengah-setengah negara je guna. Dah. Ada setengah-setengah negara je guna. Tak semua negara guna. Jadi unit metrik digunakan semua negara di seluruh dunia ni. Sebab tu untuk kalau berlaku perdagangan secara ekonomi, pengkongsian ilmu, biasanya profesor-profesor ataupun ahli ekonomi dia menggunakan unit metrik lah sebab difahami oleh seluruh dunia. Faham tak? Okey, baik. Contoh lain, ni. Unit metrik dan unit imperial pada tolok tekanan. Dah. Kalau unit metrik ataupun SI, unit SI adalah Pascal. Tapi ada setengah-setengah negara dia pakai apa? Dia pakai pound per square, dah. Dia pakai bar, dah. Jadi tak boleh. Jadi dunia baik kalau tekanan tayar motor ke tekanan tayar kereta ke tekanan bila nyelai dalam air ke, dia pakai unit Pascal ataupun kilo Pascal. Biasanya Pascal lah. Gitu dah. Faham? Okey, bapa begini. Tengok ni. Sejarah. Bapa sebenarnya kita menggunakan unit metrik ataupun unit SI ni? Tengok sejarah tu. Okey, pada tahun 1999, kapal angkasa Mars Climate Orbital tiba-tiba hilang dari angkasa lepas. Apa? Kapal angkasa ni hilang. Sebab kejadian ini disebabkan oleh perbezaan unit pengukuran yang dibuat. Jurutera diguna imperial. Imperial maksudnya diguna kaki, inci, batu. Dia tak pakai unit metrik ataupun unit SI. Jadi ketidakseragaman pengukuran yang dibuat oleh jurutera ni menyebabkan kapal angkasa itu terhempas di permukaan marikh. Nampak? Itu kesan dia. Kesan yang buruk lah. Dan banyak lagi kesan buruk. Contohnya kalau kapal menggunakan unit metrik, akan sesat. Dia berlayar dia menggunakan unit imperial, dia akan sesat. Sebab tu semua kapal menggunakan unit metrik bila berlayar di tengah lautan lah. Faham tak? Itu sebenarnya kelebihan menggunakan unit metrik ataupun unit SI untuk mengelakkan disaster ataupun bencana lah. Bencana. Disaster ataupun bencana. Baik, kita pergi seterusnya. Apa dia kuantiti fizik asas ni? Kita nak belajar kuantiti fizik asas dulu. Okey. Tu tengok jadual 1.1 tu. Sebelum tengok jadual 1.1, tengok takrif dulu. Kuantiti asas. Kuantiti asas ialah kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Itu masuk kuantiti asas.
Ini perkara yang kedua. Tolong take note. Tadi awak dah belajar maksud kuantiti fizik kan? Tolong take note. Kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Maksud yang kedua ataupun definisi yang kedua yang perlu awak tahu, semua ni ada dalam buku teks dah. Cikgu cuma royak lah. Adalah kuantiti asas. Maksud kuantiti asas. Kuantiti asas ialah kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Itu maksud dia. Jadi tolong hafal lah maksud ni. Boleh ke tak? Tolong hafal. Ada dua benda yang awak kena hafal sekarang. Boleh? Okey, baik. Baik, teruskan lagi. Okay, jadi kita nak tahu daripada jadual 1/1 tu, berapa dia kuantiti fizik asas? Kalau awak lihat di situ ada berapa kuantiti fizik asas? Ada berapa? Tak kira. Tak kira. Respons orang. Jangan bagi 7 dah. Kalau silibus lama, kuantiti asas hanya 6. Hanya 5. Dia bererti sapak arus elektrik. Untuk awak ni silibus baru ni, tambah 2 lagi. Iaitu keamatan berluminositi dan kuantiti bahan. Apa ada ni? Tambah 2 ni. Tambah 2 ni. Dah, tu. Boleh? Jadi kuantiti asas ini ada 7. Itu yang pertama panjang, yang kedua jisim, yang ketiga masa, yang keempat suhu termodinamik. Dah. Kena ingatlah bukan suhu saja dah. Suhu termodinamik. Yang kelima adalah arus elektrik dan yang keenam adalah keamatan berluminositi dan yang ketujuh adalah kuantiti bahan. Dah, kuantiti bahan. Baik. Jadi ini perkara yang perlu awak tahu, hafal. Cikgu, ada budak tanya, lagu mana nak hafal banyak ni cikgu? Banyak. Nak apa? Kuantiti asas. Kalau cikgu tanya awak, tolong hafal kuantiti asas? Apalah. Lepas tu, 5 minit kemudian cikgu tanya. Sebut. Tak ingat cikgu. Lagu mana nak ingat? Okey, sebenarnya ada caranya untuk ingat. Dah. Okey, ada caranya untuk ingat. Okey, baik. Jadi cikgu nak ajar awak lah sikit bentar. Cikgu buka whiteboard lah. Panjang, jisim, masa, suhu, arus, keamatan berluminositi, kuantiti bahan. Okey. Jadi awak hafal gua ni je. Okey. Awak hafal P, J, mas, PJ mas, K, K. PJ mas, KK. Nampak ke tak belakang? Cikgu tulis dia. Okey. Jadi ini cara kita nak hafal kuantiti asas. Iaitu P tu mewakili panjang, J tu mewakili jisim, M tu mewakili masa, A tu mewakili arus elektrik, S tu mewakili suhu termodinamik, K tu mewakili gambar lagi, keamatan berluminositi dan K soal lagi mewakili gambar soal lagi tu. Tak ingat je ke? Okay, je. Bahan. Muka baru ke? Cikgu orang tua. Orang tua jadi tak ingat lah. Jadi kuantiti bahan. Dah. Ini cara nak hafal. PJ mas KK. Beres. Jadi ni boleh masuk nota lah. Boleh masuk nota. Bagaimana nak menghafal kuantiti asas ini. Ini biasa disoal dalam SPM. Faham tak? Okey, kita balik kepada kita tadi. Okey. Jadi kalau awak tengok sebelah dia tu, nampak sebelah dia tu? Ada sebelah panjang ada huruf L, bukan I dah, L kecil. Sebelah jisim ada huruf M. Okey? Sebelah masa ada huruf T kecil. Okey? Sebelah suhu termodinamik ada huruf T besar. Okey, sebelah huruf arus elektrik ada huruf I besar. Sebelah
keamatan berluminosity, ada I besar, lepas tu ada V. Boleh? Dan sebelah kuantiti bahan ada huruf N kecil. Faham tak? Mari mana huruf ni? Jadi semua huruf-huruf ni mewakili simbol. Apa dia? Simbol. Huruf L, huruf M, huruf T, I, N ni adalah simbol bagi kuantiti asas tersebut. Okey. L itu berasal dari perkataan Inggeris iaitu length. Length, L-E-N-G-H-T. Jadi ambil urut depan, L. Lepas tu dia boost situ. Jadi maksudnya L itu mewakili length, kalau kod Melayu kita adalah panjang lah. Apa tak? Jadi awak kena tahu ni kenapa ni berlaku ni. Dah. Simbol kalau kita tanya, apakah simbol bagi panjang? L. Apakah simbol bagi jisim? M. M bagi mana pula? M kalau ikut Inggeris adalah mass. Dia ambil urut depan M, boost situ. Jadi mass mewakili jisim. M tu mewakili jisim. Asal daripada perkataan mass. Dan T kecil berasal daripada perkataan time. Ambil urut depan time. Faham? Dah boost situ. Urut T kecil mewakili simbol bagi masa. Dan sebab dia tak sibuk tukar menggunakan T juga su termodinamik, T juga menggunakan temperature kan. Temperature. Dia bubuhlah. T besar. Nak suruh beza dengan masa. Apa? Okey. Lepas tu cikgu boleh tanya. Arus elektrik ke kalau kod Inggeris ke? Current ke? Apa bubuh huruf I? Ni yang sedap ni. Dia maksudnya gini. Pada zaman dahulu, cerita pada zaman dahulu pula dah. Pada zaman dahulu, arus elektrik ini dikaji oleh seorang ahli fizik daripada Perancis, cikgu tengok nama. Jadi bila dia mengkaji arus elektrik ni, orang Perancis ni, jadi dia tak panggil current, dia panggil intensity of current. Intensity of current. Intensity. Intensity of current. Jadi dia ambil perkataan I tu depan. Intensity, I. Jadi I itu mewakili arus elektrik. Okay, intensity. Sebenarnya arus elektrik adalah keamatan arus elektrik. Jadi tak ubah. Jadi kita belajar fizik, kita sebut hanya arus elektrik saja. Tak sebut keamatan. Current. Ataupun electric current. So simbol bagi arus elektrik adalah I, berasal daripada perkataan Perancis iaitu intensity of current. Dan keamatan berluminosity ini sebenarnya apa? Kecerahan mentol tu dah. Kecerahan mentol projektor tu berapa lumen dia. Kecerahan mentol dah. Dan unit juga adalah I juga. Apa? Sebab berasal dari perkataan intensity of visual. Sebab tu ada V bawah tu, IV tu. V tu mewakili perkataan visual. Visual ini penglihatan melibatkan cahaya, cahaya berluminosity, mentol cahaya. Sebab tu dipakai perkataan visual, V. Faham? Sebab tu keamatan berluminosity adalah IV. Faham tak? Dan kuantiti bahan daripada perkataan number of matter lah. Dia ambil perkataan number of matter, so N dia ambil depan, semua pula N tu. Faham? Ini adalah simbol yang kena faham tentang kuantiti asas fizik. Faham tak? Baik, seterusnya kita tengok kotak sunyi. Unit. Unit SI. Tadi awak belajar kat atas tadi, cikgu ajar unit metrik kan? Sebenarnya unit SI dengan unit metrik ni bagai tolak lah, bagai serupa. Dah, faham tak? Bagai tolak. Jadi kalau awak tengok tu L panjang, unit dia meter. Kalau kecil okey baik. Jisim unit dia kilogram. Masa unit dia saat. Suhu termodinamik unit dia Kelvin. Kelvin. Bukan Celsius tapi Kelvin. Ingat tu. Banyakkan pelajar baru masuk ni kalau suhu unit bagi suhu berapa? Unit SI bagi suhu berapa? Celsius. Salah, bukan Kelvin Lepas ni kita akan belajar apa dia Kelvin tu. Okey, arus elektrik unit SI dia adalah ampere. Ampere. Dan keamatan berluminosity unit SI dia adalah candela. Dan kuantiti bahan unit SI dia adalah mol. Faham? Faham tak?
Dan unit SI ni belakang, dia ada simbol dia. Simbol super tadi lah. Simbol bagi kuantiti asas ada dia. Jadi, unit juga ada simbol. Kalau awak tengok situ, simbol. Ada. Di mana kalau meter lah, simbol dia M. Kalau kilogram, kg. Kalau saat, S. Kalau Kelvin, K besar. Kalau ampere, A besar. Kalau kandela, CD. Kalau kuantiti bahan, mol juga. Tak ada ringkasan. Mol tetap mol lah. Dan mol apa semua kuantiti bahan ni kebanyakannya awak akan pakai nanti dalam pengiraan awak belajar kimia nanti dah. Banyak dipakai kimia. Sebenarnya fizik, kimia, bio saling berkait rapat dah. Jangan tinggal. Dah. Baik. Jadi ini adalah maksud kuantiti asas dalam fizik, dan kuantiti asas tu gapo, PJ Mas KK tadi, simbol dia gapo, unit SI dia gapo, dan simbol bagi unit SI tu gapo. Kena hafal belakang ni. Boleh ke tak ni? Tolong hafal. Kena buat. Okay. Dekat ni ada masalah, ada masalah. Tak ada tak? Mudah tak? Okay, baik. Seterusnya kita nak pergi kepada kuantiti yang kedua, iaitu kuantiti terbitan. Okay. Apa maksud kuantiti terbitan? Okay. Kuantiti terbitan dia ayat tu. Kuantiti fizik lain seperti yang ditunjukkan dalam boleh dipindahkan dan sebutkan kuantiti terbitan. Okay. Apa maksud kuantiti terbitan? Ada tak sini? Tak ada. Tak ada masuk ke? Tak ada masuk ke? Okay, kita tengok kepada modul. Mudah lah. Tu. Okay, tolong take note ni. Nota ni pun, modul ni pun cikgu akan bagi awak kepada awak dalam grup WhatsApp nantilah. Cuma cikgu nak ngajar lah. Okay. Jangan sini lah. Okay, baik. Kalau awak tengok nota modul ni, dia ayat apa? Kuantiti terbitan ialah kuantiti fizik yang boleh diterbitkan daripada kuantiti asas melalui operasi darab atau bahagi atau kedua-duanya. Tu maksud yang ketiga yang perlu awak hafal. Yang tadi awak kena hafal apa? Kuantiti fizik, kuantiti yang boleh diukur. Kuantiti asas ialah kuantiti yang tidak dapat ditarikan dalam atas tu ada dah. Masuk kuantiti asas dah. Kuantiti asas ada dah. Ini lengkap dah. Awak tadi dah buku teks dah lengkap dah. Masuk kuantiti asas. Dan kuantiti terbitan. Masuk yang ketiga lah kuantiti terbitan. Apa tak? Jadi kuantiti terbitan ni, nak dapatkan kuantiti terbitan, awak kena ambil kuantiti asas. Ni hak lama dah. Sebab tadi 5 dah. Awak kena ambil hak 7 tadi. Awak kena darat kau, kena bahagi kau, kena darat ataupun bahagi kedua-duanya. Sehingga awak mendapat satu kuantiti yang lain. Iaitu yang kita nama sebagai kuantiti terbitan. Apa? Jadi contoh-contoh kuantiti terbitan dalam ni, apa dia? Luas. Nak dapatkan luas? Panjang kali panjang tak? Panjang daripada kuantiti asas tadi lah. Panjang kali panjang. Dah. Muka panjang meter. Panjang meter. Jadi unit terbitan dia meter persegi. Ataupun meter kuasa 2. Apa tak? Itu salah satu contoh lah. Okey, baik. Seterusnya. Isi padu. Isi padu. Isi padu kat panjang kali lebar kali panjang tak? Awak belajar matematik kan? Tapi dalam fizik, muka ada 3 perkara. Panjang kali lebar kali tinggi. Lebar pun panjang, tinggi pun panjang. Sebab dalam fizik tak ada panjang lebar, dia ada panjang je. So sebab tu dia isi padu adalah panjang kali panjang kali panjang. So ada 3 kali panjang, M kali M kali M. Sebab tu unit dia meter kuasa 3. Apa tak? Okey. Seterusnya, kuantiti fizik terbitan adalah laju. Laju tu simbol dia V kecil. Kalau tengok dia. Awak tengok dah? Hak atas mula, cikgu ulang balik. Luas, koma A kan? Bagi mana A tu? A tu adalah simbol bagi luas, iaitu area. Dia ambil urut depan. Fizik yang biasanya ambil urut depan. Area. Ambil urut depan warna putih tu. Area. Okey. Isi padu buat apa? V besar. V besar tu mewakili volume. Warna putih volume. Ambil V depan. Bisa. Jadi tak sesuai tukar. Mungkin pakai dah V besar, kena pakai V kecil pula. Nak bubuh mana? Bubuh di laju. Sebab tu bawah tu, laju adalah V kecil.
Apa mari mana? V kecil tu mari daripada velocity. Ha. Dan pecutan, kalau tengok pecutan tu, apa simbol dia? A. A tu sebenarnya daripada perkataan awal putih iaitu accelerations. Accelerations. Nah. Dan ketepatan simbol dia P sengit. P sengit. Apa bubuh P sengit? Sebab huruf P telah digunakan oleh kuantiti-kuantiti fizik lain. Jadi tak tahu nak bubuh ke apa, bubuhlah P sengit. Ataupun disebut sebagai rho. Dah? Nak nampak ni? Nama pula dah. Pak nampak ni, nampak ni P sengit ketepatan ni. Itu disebut sebagai rho dah, rho. Okey, kita teruskan lagi. Kalau awak lihat di sini, kalau laju gak, formula dia adalah, kalau kita belajar fizik gak, laju adalah sesaran bagi masa. Dah, mari kita akan belajar lah. Ini nak terangkan apa dia. Jadi nak kaitkan dengan kuantiti asas, maka laju adalah panjang bagi masa. Dah. Bila panjang bagi masa, panjang unit dia meter, masa unit saat, so meter per saat. Bila meter per saat, jadi ms-1. Faham tak? Saat naik atas jadi -1 lah. Muka per kan. Saat naik atas jadi saat -1 lah. Faham? Begitu juga dengan pecutan. Pecutan formula dia perubahan hal laju bagi masa. Jadi hal laju bagi masa. Hal laju panjang per masa. Lepas tu per masa pula. Sebab tu masa ada dua tu. Panjang bahagi masa bagi masa dah. So unit dia adalah ada dua kali masa. So meter per saat. Jadi unit dia adalah ms-2. Ini unit SI bagi pecutan. ms-2. Sebab ada dua kali masa situ. Dan ketepatan awak belajar masa awak tingkat 1 adalah jisim bahagi isi padu kan. Jadi awak tak ada kadar isi padu atas tu. Isi padu panjang kali lebar kali tinggi kan. So panjang kali panjang kali panjang. Ada 3 kali panjang. Meter kuasa 3 tu. Jisim kg. Sebab tu kilogram per meter padu atau per meter kuasa 3. Sebab tu jadi kilogram m-3. Faham? Ini contoh-contoh kuantiti terbitan. Dan ada banyak lagi kuantiti terbitan yang perlu awak tahu. Ni kita akan belajar sikit-sikit dah. Tapi yang penting sekali awak kena hafal belakang-belakang ni. Kuantiti asas ni. Ada 7 tadi. Ni yang 5 dah. Ni aksi bersama 5. Dan kalau awak lihat di sini kuantiti asas ni dari ni dia ada contoh alat pengukuran dah. Contohnya kalau panjang alat dia pembaris. Jisim alat dia neraca 3 palang. Masa jam randik. Arus elektrik ammeter. Suhu adalah termometer. Okey. Baik. Okey, baik. Habis satu kita tengok buku teks pula. Okey, jadi begitu juga dengan buku teks, semuanya sudah di-cover, super je. Dah. Buku teks pun banyak kan, isi padu, gapo, simbol dia V, ketepatan simbol dia P sengit ataupun rho. Laju simbol dia V kecil iaitu velocity. Cas simbol dia Q. Ini awak akan jumpa dalam tingkatan 5 nanti ya. Cas elektrik lah, cas elektrik. Dah ada rumus dia. V sama dengan L cos 3 itu panjang kali panjang kali panjang. Dah. Atau panjang kali lebar kali tinggi lah. Ketepatan adalah rho sama dengan M per V. M tu jisim. V tu adalah isi padu. Itu formula dia lah. Hal laju adalah sesaran pemasa iaitu length L per T. Ini cikgu akan terangkan dengan lebih detail lah. Formula-formula ni jangan pusing. Yang pusing dah. Yang pusing. Nama kita tengok formula ni. Apa dia fizik ni banyak formula. Jangan pusing. Jangan pusing. Adik kakak jangan pusing dah. Fizik mudah dah. Sebab apa? Cikgu tunjuk awak. Cikgu tunjuk awak. Okey. Jangan rusing. Tengok tu. Gambar cikgu yang handsome tu. Lawak lawak dah. Skema sangat dah. Okey, baik. Cikgu nak tunjuk awak. Ini contoh soalan soalan SPM trial. Soalan trial SPM lah. Yang awak akan hadapi tahun depan dah. Apa cikgu tak payah pusing pasal formula hot pelik-pelik tu. Lambat tu bit Lambat tu bit. Okey. Sabar-sabar. Tengok baca.
Okey, ni contohnya soalan Seraya Negeri Terengganu. Kertas satu. Kertas satu ni adalah objektif dah. Dan kalau awak lihat di sini, awak nampak tu? Ni. Surat 3. Apa dia tulis tu? Formula fizik sini. Dia beri ke awak dalam PSL SPM. Faham tak? Ni. Formula ni. Okey. Jadi jangan runsing. Nampak formula ketepatan nombor sebelah tu? Ada dewi tak? Ada dewi? Rho sama M. Ada dah dewi di situ. Jadi benda ni cikgu akan teriak awak sikit-sikit. Lalu ni awak kena tahu bahawa fizik ni mudah sebab separuh formula fizik daripada form 4, form 5 ada dewi dah ni. Separuh lagi dah kena hafal. Gitu. Jangan rusing. Faham tak? Dan cikgu ada teknik-teknik dia lah untuk menghafal formula-formula tersebut. Faham? Ini contoh-contoh dia. Okey. Jadi alang-alang cikgu dah buka soalan ni, cikgu nak teriak awak format SPM awak tahun ni lah. Tahun depan lah. Format SPM tahun depan. Okey. Format SPM awak tahun depan. Okey. Untuk SPM fizik 2022 lah awak tak? 2022. Okey, awak tahun depan dah 2022 lah. Okey, awak tak akan serupa dengan pelajar-pelajar tahun ni lah. Awak ada format SPM terbaru yang lagi mudah lah. Apa je kata lagi mudah? Okey, yang pertama. Awak ada paper 1. Okey, fizik. Awak ada 40 soalan. Situ. 40 soalan. 40 soalan paper 1. Itu paper 1 adalah objektif 40 soalan. Faham? Gitu. Dan awak ada paper 2. Okey, paper 2. Okey, hak ni 100 markah. Ni 40 markah ni, 40 markah, 40 soalan 40 markah dah. Paper 2 100 markah. Okey. Paper 2 100 markah. Itu ke dia. Dalam paper 2 tu awak ada bahagian A. Okey. Bahagian A iaitu 8 soalan. 8 soalan dan memberikan awak 8 soalan dan beri markah 60. 60. Nah, awak ada paper 2 bahagian B 20 markah. Okey, 20 markah. Ada 2 soalan. 2 soalan. 2 soalan awak pilih so. Bahagian B ni, bahagian A ada 8 soalan jawab belakang 60 markah. Bahagian B ada 2 soalan. Okey, 2 soalan. Pilih so. Pilih so iaitu bukan 20, sorry. Bukan 20, 10 markah. 10 markah. Bahagian B 10 markah. 10 markah. Apa 20? Sorry, 20. 20 markah. 20 markah. Bahagian B 20 markah. 2 soalan awak pilih so. Nah, dan bahagian C, ni beza sikit awak ni dengan awak tahu ni. Bahagian C ada 1 je soalan. Tiada pilihan, jawab tu 20 markah. Faham tak? Boleh? Cikgu dah balik paper tu ada 100 markah penuh belakang. 60 campur 20 campur 20 100 kan. Bahagian A 8 soalan struktur. Jawab belakang 60 markah. Bahagian B ada 2 soalan esei. Pilih salah satu 2 markah. Bahagian C 1 saja soalan esei 20 markah. Jadi 60 campur 20 campur 20 100 lah. Okey. Dan awak ada tambahan, itu kalau tahun ni awak ada bukan awak lah, pelajar SPM tahun ni ada paper 3 kan. Untuk awak tak ada. Apa? Sebab awak akan ada
amali. Peperiksaan amali betul-betul. Peperiksaan amali betul-betul. Itu awak kena buat amali. Kena buat eksperimen. Fizik, kimia, bio ni awak kena eksperimen. So, eksperimen mudah je. Tak ada masalah. Dah. Mudah. Fizik, kimia mudah. Dan dia ada 3 soalan. Masa awak eksperimen tu ada 3. Kalau fizik kan ada 3 soalan awak kena jawab lah. Awak eksperimen, awak catat data, dah. Lepas tu awak graf, awak analisis sikit. Itu cikgu akan ajar belakang lah. Awak jangan pusing. Dah. Jangan pusing. Jangan pusing. Cikgu fizik dan bio akan ajar awak. Memang sangat mudah. Dan markah untuk amali ini adalah 15. Dah. Jadi total untuk SPM awak, fizik, kimia, bio awak, super je. Dah. Ada 40 capur 100 capur 15 berapa? 150. Ni markah penuh untuk fizik SPM iaitu 155. Jadi dia akan darat lah. Darat patut akan bagi dengan 155 ni untuk dapat markah berapa awak? Persen awak per 100. Faham tak? Jadi jangan pusing. Dah. Walaupun begini pengiraannya, result ataupun keputusan bagi SPM nanti berdasarkan pada situasi negara lah. Dah. Kadang-kadang grade itu dinaikkan tapi kebanyakannya diturunkan lah. Jangan pusing. Kebanyakan diturunkan sebab subjek-subjek killer, cikgu orang royak killer. Tapi bagi cikgu ke killer fizik ni. Satu benda yang interesting fizik ni. Mudah. Dan awak akan mendapati fizik ini adalah satu benda yang sangat-sangat interesting. Faham tak? So, jadi habislah waktu. Okey. Tentang peperiksaan SPM lah. Dah, peperiksaan SPM. Jadi cikgu nak tunjuk ke awak apa lagi. Okey. Jadi, ni. Dalam buku teks tu juga royak lagu mana kita nak terbitkan bla 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 bla, kuantiti terbitan ni rumus dia gapo, sebutan dan kuantiti asas gapo, unit SI dia gapo dah. Jadinya ni aktiviti 1 ni cara nak buat dia. Tu awak tengok tu aktiviti 1 tu banyak ni, luas, isi padu, ketumpatan, hal laju, pejutan daya, momentum, tekanan, tenaga atau kerja cas, dan ada banyak lagi kuantiti terbitan yang boleh dikeluarkan daripada kuantiti asas tadi, hot 7 tadi. Dah? Ni contoh-contoh sikit ni. Rumus dia apa. Jadi cikgu nak untuk aktiviti 1/1 ni, okey. Aktiviti 1/1 ni awak tolong buat dalam buku latihan awak. Dalam buku latihan awak. Nota cikgu nak agak, nota ringkas. Ni yang pertama dari latihan awak dah. Boleh? Boleh tak? Latihan awak tu. Okey. Jadi setakat ni ada ke awak tak faham? Faham ke tak? Faham ke tak? Yang belakang-belakang masuk kelas cikgu ni tanda dah ke kehadiran? Tanda dah beres dah. Tanda dah beres dah. Okey. Jadi masa ada berbaki lebih kurang 10 minit lagi. Dia sampai 11.30 dah. Jadi kita tengok yang seterusnya. Itu apa dia? Kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Jadi awak tukar tak dah. Kuantiti fizik gapo, kuantiti asas gapo, kuantiti bintang gapo. Ni tu baik kuantiti skalar, kuantiti vektor pula ni dah. Tu dia. Okey. Apa dia kuantiti skala, kuantiti vektor ni? Okey, jadi kita pergi kepada takrifan dulu. Tu. Bawah tu. Dia cakap apa? Kuantiti skala ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja. Nampak? Itu tak perlu ada nak tahu dah. Masuk kuantiti skala. Kuantiti skala adalah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja. Manakala kuantiti vektor ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan arah. Jadi cikgu terang dah tadi kan. Gapo dia magnitude? Magnitude ni nombor, nilai.
nombor, nilai. Dah. Contohnya masa. Masa 10 saat. 10 tu dah magnitude. Saat tu unit. SI. Unit metrik. Dah. Kalau kuantiti skala, dia hanya ada magnitude saja. Ada nombor je. Tapi kalau kuantiti vektor dia ada arah dan magnitude. Ada magnitude ada arah. Gapo dia cikgu arah? Gini. Awak tengok gambar ni. Murid-murid cikgu ya. Sila berkumpul di tengah padang dan lari mengikut arahan saya. Ni. Lari sejauh 50 meter dia ya. Lepas tu gambar kedua. Lari sejauh 50 meter ke arah pokok tu. Maksudnya gambar hak ni bila ya lari sejauh 50 meter. Budak pakat berah lari dah. Lari kat sedai. Gapo ni? Kuantiti gapo ni? Kuantiti skala. Sebab dia hanya magnitude je. Berapa? 50 lah. Arah? Tak ada. Budak ni cikgu ayat lari sejauh 50 meter. Dia pun lari kat sini. Tapi kalau cikgu ni royak, lari sejauh 50 meter ke arah pokok tu. Magnitude dia 50. Arah dia, pokok tu arah. Dah, pokok tu arah. Dah. Kalau kita belajar lebih detail macam ni orang kampung lah dah. Cikgu ni ngajar kampung lah. Dah. Ke arah pokok tu. Tapi kalau dalam sains, dia tak panggil lah arah gini. Dia panggil ke kiri ke kanan ke bawah ke atas, ataupun kalau ikut kompas kat utara ke selatan ke barat ke timur laut, timur leste, bukan timur leste. Timur laut ke barat daya ke barat laut ke dan sebagainya lah. Dah. Ada ke barat laut? Cikgu tak ingat dah. Tengoklah dalam kompas tu. Baik, seterusnya ni. Kuantiti skala. Contoh-contoh kuantiti skala. Hak ni nak tak nak awak kena hafal dalam kotak jadual 1.4. Jadi kalau cikgu awak benda kena hafal, benda kena ada gapo semua tu, bentuk yang sepatutnya ada dalam nota awak. Faham tak? Jadual 1.4 tadi. Jadual 1.4 ni ini contoh-contoh kuantiti skala. Apa? Kuantiti skala yang hanya ada magnitude saja. Itu hanya nombor. Iaitu kalau jarak, besar sikit kan? Jarak, luas, panjang, kerja, suhu, masa, isi padu, laju, tenaga, ketumpatan. Jadi hak 10 perkara ni, ini hanya ada magnitude. Dia tak ada arah. Tak nak ayat arah dia ke mana. Dah. Jarak. Tapi kalau awak tengok sebelah tu kuantiti vektor. Kuantitinya ada nombor iaitu magnitude dan ada arah. Contohnya apa dia? Sesaran, hal laju, daya, pejutan, momentum. Ni perkara yang ada magnitude dan ada arah. Itu kuantiti vektor dan kuantiti skala hak ni. Hak 10 perkara ni. Tolong hafal benda ni dalam kepala otak awak. Faham tak? Perlu ada nota. Dengan takrif-takrif pak cikgu bila kuantiti fizik ke apa, kuantiti fizik asas ke apa, kuantiti terbitan ke apa, kuantiti skala ke apa maksud dia, kuantiti vektor ke apa maksud dia, dan contoh-contoh ni gapo dah. Okey. Boleh faham? Okey, baik. Yang seterusnya, apa yang cikgu nak awak buat semua ni, dalam latihan buku latihan awak dah, cuba dah. Cikgu bukan nak paksa awak latihan, tapi cuba buat latihan formatif 1.1 ni, nombor 1, 2, 3, buat tak apa. Dah buat. Dan nota awak cuba buat. Dah? Cuba buat dah hantar pada cikgu. Bila lah? Minggu depan lah. Ayah ataran lah. Cikgu nak ataran lah cikgu. Awak buatlah dalam buku nota awak. Dah. Lepas tu awak hantar PM ke cikgu lah. PM. Jangan WhatsApp dalam grup. WhatsApp PM cikgu. Nombor cikgu ada dah kan dalam grup tu kan. 0112 007 0189 kan. PM cikgu jawab. PM cikgu jawab awak. Tak semestinya cikgu nak awak buat latihan tu jawapan awak kena perfect. Kalau boleh perfect lah. Dah sebab tu kita latihan dipanggil. Latihan ni maksudnya apa? Latihan ni maksudnya
Uh, uh, kita nak belajar dah. Nak belajar dah. Faham tak? Okey. Okey, seterusnya tu kan cikgu nak balik kepada gambar. Gambar cikgu. Tak reti cikgu ni. Baru nak belajar aku gemik ni bapak awak. Cikgu nak buat kembali kepada not stop sharing. Awak kan ah? Tekan aku gemik mula kau. Pak awak. Ha? Tak tahu. Tak. Ha? Tekan apa? Stop sharing. Okey okey. Okey, stop sharing dah. Lepas tu? Tak nampak. Okey, kembali kita. Welcome back to my channel. sorry. Okey, baik. Okey, jadi apa? Okey, baik. Jadi tahniah kepada awak yang sudah berjaya belajar fizik hari ini. Nah, iaitu awak dah belajar tentang kuantiti fizik, awak dah belajar tentang kuantiti asas, awak belajar tentang kuantiti terbitan dan awak dah belajar tentang kuantiti skala dan kuantiti vektor. Faham tak? Jadi cikgu rasa syukurlah untuk setakat ni kelas fizik kita. Jadi cikgu akan jumpa awak insya-Allah pada minggu hadapan di waktu yang sama dan hari yang sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.